Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa habibuna Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila ila hadratin nabi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa liwalidayna wa masyayikhina wa muallimina wa arwahi ahli qabrina syaullahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka surat 4 perkara yang ke-7. Sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf, ya, luruskan saf. Jadi untuk imam ni sunat, ya, dia dapat pahala. Menyuruh makmum membetulkan saf. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min iqamati salah. Kama qala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sawu sufufakum, maknanya betulkan saf-saf kamu, luruskan saf-saf kamu. Fa inna, sesungguhnya membetulkan saf itu sebahagian daripada sembahyang. Maknanya sebahagian daripada pahala solat berjamaah itu, ya, ada pada, ya, lurusnya saf. Ya, begitu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah Nabi, juga Sayyidina Umar Al-Khattab, yang menjadi khalifah yang kedua, Khulafa Rasyidin. Jadi Sayyidina Umar apabila bersolat diriwayatkan, ya, bahawa dia membetulkan saf-saf bukan sahaja dengan menyuruh, ya, tetapi membetulkan dengan pedang. Ya, diriwayatkan dia membetulkan saf-saf, kelurusan saf dengan pedang. Dia tarik pedang. Maknanya yang ada terlebih itu, ya, yang terlebih itu maknanya terpotonglah kakinya, tumitnya. Itu Sayyidina Umar. Betapa beratnya mereka membetul-betulkan saf ni. Istilahnya kalau ada sesuatu yang jadi di medan perang, maknanya orang mukmin tak benang dan sebagainya, apa yang mereka cek dulu bukan pedang, berapa banyak senjata, tapi tengok, ya, bila semayang jemaah lurus tak saf tu. Dia betulkan yang saf tu dulu, ya, baru betulkan yang lain. Ya, yang saf, tengok saf lurus, maknanya perang menang. Tapi kalau safnya lurus, baru dia cari sebab-sebab yang lain. Ya, itu zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengambil berat tentang saf ni, ya, kelurusan saf ni. Tu Nabi kata disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia pada makmum membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Maka jika para makmum tidak membetulkan juga saf-saf mereka, maka hendaklah imam berjalan di antara saf-saf. Nampak? Berat kan? Imam tu berjalan di antara saf-saf, ya, untuk membetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram seperti yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya. Bukan setakat suruh. Kalau tak betul lagi, maka tok imam tu dia berjalan di saf-saf. Dia tengok saf yang pertama, saf yang kedua, saf yang ketiga. Kita setakat
Sauf sufu pakum tak pandang pun kat belakang. Ya, tak pandang pun. Ya, pandang pun tidak. Atau kita pandang ya daripada depan saja. Kalau tu imam pandang daripada depan, luruskan saf, itu yang berat sikitlah. Kan? Yang tak berat tu dikira dia je lah takbiratul ihram kat depan tu. Zuhur pun tidak. Alah. Ini adalah merupakan etika imam yang betul. Ya, etika orang nak jadi imam ni dia etika dia. Etika ini dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, tuan-tuan. Ya, bahkan berjalan di saf berjalan, kita tak pernah lah dalam 50 tahun ataupun 60 tahun yang kita ni solat berjemaah di masjid, tak pernah jumpalah ada imam yang memberatkan sehingga melawat di saf-saf yang belakang tu. Masuk celah-celah saf. Ada? Tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok kan? Hari ini kita tahu Nabi buat apa tu, Sayyidina Abu Bakar buat apa tu, Sayyidina Umar buat apa tu. Jadi nak letak ke mana kita? Kita nak letak mana kita? Itu soalan. Yang ke-8. Ini tak wajib Ustaz. Ini bukannya wajib Ustaz. Dia kata tak berdosa Ustaz. Yalah betul kita tak berdosa, tapi kita hilang etika dan adab. Kita hilang sunnah. Dah hilang sunnah. Ya, kalau Tok Imam tak buat sunnah, siapa yang nak buat sunnah? Duk yang depan sekali, dia tak amalkan sunnah, siapa yang nak amalkan sunnah? Nah. Ya, yang ke-8. Tidak sunat membaca bismillah ketika hendak bertakbiratul ihram. Ini pun satu hal juga. Ketika takbiratul ihram, sunat tak baca bismillah? Tak sunat. Tapi kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin misalnya. Usalli bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal isya'i. Maksudnya kita nak usalli, kita baca bismillah. Sebenarnya nak sembahyang tak payah baca bismillah. Usalli dalam mazhab kita Syafi'i kata sunat melafazkan niat. Bukan bismillah. Tak, bismillah ni tak masuk dalam perkara sunat, ia untuk melakukan sesuatu. Ia pelik. Ni nak buat amalan baik Ustaz, baca bismillah. Kullu amalin la yubda' bi bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim fa huwa aqta. Ya. Tiap perkara yang perkara baik yang diniatkan, yang dimaksudkan tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Yang maknanya qalil barakah, maknanya tak barakah ataupun kurang barakah. Ya. Tapi kenapa bismillah ni tak ada solat ni tak ada bismillah? Ada pelik. Kata Syekh Al-Kamuli dalam kitab Kitabul Jawahir, dia kata apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca bismillah ataupun membaca basmalah. Basmalah tu nama bagi bismillah tu. Ya, basmalah tu nama bagi bismillah. Macam ta'awuz, ta'awuz nama bagi a'udzubillah. Hauqalah nama bagi la haula wala quwata illa billah. Itu dia bagi hauqalah, nama dia. Anda tak baca hauqalah ke? Bukan makna zikir hauqalah. Macam tahlil lah. La ilaha illallah dia panggil tahlil. Engkau tak tahlil ke? Maknanya tahlil tu la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Jadi maknanya basmalah. Tak sunat baca basmalah, seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak berihram dengan haji. Ketika nak berihram haji, tuan-tuan, kita tak disunatkan baca bismillah. Maknanya kiasnya tak sunat baca bismillah pada solat ini juga dikiaskan dengan orang yang berihram haji tak disunatkan baca bismillah. Dia pelik kan? Dia pelik. Ada pelik tak? Ada tempat yang tak sunat baca bismillah.
Ya. Wallahu alam sebab apa. Sebab Nabi tak buatlah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Jadi sebab itu para ulama meriwayatkan tak buat. Cuma lafaz niat je, Nabi tak buat lafaz niat, tapi para ulama dalam mazhab kita dia kata disunatkan usalli dengan sebab untuk mengukuhkan niat. Maknanya kita baca niat untuk mentakkidkan niat, membetulkan ataupun mengukuhkan niat kita, lafaz dulu. Usalli farda, misalnya usalli fardal maghribi. Maknanya bila kita lafazkan, kadang-kadang kita salah dalam niat. Ya, Allahu akbar nak sembahyang zuhur terniat asar. Jadi kita nak elak daripada itu, lebih baik kita lafaz dulu. Usalli fardal zuhur, usalli fardal asri, padahal waktu zuhur. Jadi kita betulkan balik dalam lafaz. Usalli fardal zuhur, belum masuk sembahyang lagi. Enggak. Padahal waktu asar. Usalli fardal zuhri, maknanya tersilap. Usalli fardal asri. Maknanya kita betulkan balik dalam niat. Tak payah kita betul Allahu akbar, kemudian kita batalkan sembahyang, kemudian Allahu akbar balik. Jadi maknanya dah sembahyang. Nak sembahyang nak betulkan balik. Jadi tak apa nak cantik, tak apa nak elok. Jadi kita betulkan dalam lafaz. Jadi itu kita nak tengok lafaz kita betul tak betul waktu dia sebagai tuan-tuan. Dan Jumaat kan, kita lafazkan dulu. Sebab itu ulama kata sunat. Kerana ihtiyat, kerana kita nak berjaga-jaga, sebab niat itu pada kita adalah wajib, ya, sesuatu yang menjadi salah satu rukun. Jadi kita berlafazkan niat tersebut. Adapun orang yang nak membaca qul a'udzu birabbin nas, tujuannya untuk supaya sembahyangnya tidak diganggu oleh syaitan dengan membaca surah An-Nas, itu bismillah, itu ialah bismillah untuk surah tu, bukan untuk sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Jadi bismillah itu untuk surah tu. Ya. Kemudian dia baca usalli farda, tak payah baca bismillah lah. Ya, bismillah usalli, ataupun bila nak sembahyang bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, maka tak disunatkan baca bismillah. Ya. Yang ke-9, wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Ini dia panggil rukun takbiratul ihram. Ya, dia rukun. Ya, dia panggil rukun dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Ya. Kemudian dalam takbiratul ihram itu dia panggil niat. Niat itu mengandungi 3 rukun. Ini bagi semayang maktubah, bagi semayang yang 5 waktu. Ya, yang pertama dia kata yang kena hadir dalam qasad ataupun niat kita, yang pertama mengerjakan semayang. Usalli, aku sembahyang, atau dalam terjemahannya sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat. Ya, sahaja aku sembahyang, sahaja aku solat, ataupun usalli yang kita kata. Usalli dengan fi'il mudhari'. Ya, kalau dalam bahasa Arab dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari', ni fi'il mudhari'. Usalli, aku sembahyang. Ya, aku sedang melakukan solat, melakukan sembahyang. Usalli. Itu rukun yang pertama. Ya, sahaja aku solat, ataupun aku bersolat, aku solat. Ya, itu dia panggil qasad. Dia panggil qasad. Yang kedua, qasad dia panggil ta'rad. Ya, fardu. Fardu, usalli fardu. Ada qasad, ada ta'rad. Ya, ta'rad ni arad, maknanya dia panggil niat, rukun niat yang kedua. Dia panggil ta'rad, iaitu fardu. Ya, kan? Fardu. Jika semayang itu fardu, maka kena wajib fardu. Sebab semayang sunat ni, ya, semayang sunat mutlak ni usalli, aku semayang cukup. Tak payah sunat. Sunat itu
Ya, bukan rukun. Tapi kita buat je lah sembahyang sunat. Tapi sunat itu bukan rukun. Maknanya kalau orang sembahyang, aku sembahyang, usalli, aku sembahyang, jadi dia sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat mutlak, maka sudah memadai dengan satu rukun. Memadai dengan satu rukun. Okey, kalau sembahyang wajib, aku sembahyang fardu wajib. Itu rukun yang kedua. Sebab fardu membezakan antara yang sunat. Ini kalau tak niat fardu, automatik jadi sunat. Ya, aku sembahyang zuhur, automatik jadi sunat zuhur. Kalau tak ada fardu. Aku sembahyang usalli zuhur, maknanya aku sembahyang zuhur, automatik jadi sunat. Tak jadi fardu. Jadi orang yang tak mengaji, aku sembahyang zuhur, aku sembahyang asar, aku sembahyang maghrib 40 tahun, daripada balik 40 tahun sembahyang sunat. Nampak? Niat saja, tak mengaji. Tak nak mengaji. Nak sembahyang tapi tak nak mengaji, tak nak ilmu berkenaan apa, belajar apa yang kita buat tau. Itu orang Melayu. Termasuk dalam perkara agama. Ya, dia nak sembahyang, bagus, pergi masjid bagus, tapi mengaji tak nak. Dia ingat mengaji itu kuliah biasa je. Ceramah Isra' Mi'raj, Maulidur Rasul, ya, atau ceramah-ceramah yang lain, nak gelak-gelak, nak seronok-seronok. Tak. Ya, ilmu ni dia panggil ilmu fardu ain. Kalau orang nak sembahyang, ya, sembahyang itu wajib mengaji bab sembahyang. Kalau mengaji wajib bab sembahyang, dia termasuk bab ayat. Tak, nampak sebab nak ambil ayat sembahyang, syarat bagi sah sembahyang, dia kena ambil ayat sembahyang, dia kena tahu ayat tu. Ayat mana, ketika mana ayat yang boleh diambil ayat sembahyang, ketika mana ayat ni tak boleh diambil ayat sembahyang. Ada ayat mutlak, ada ayat mustakmal, ada ayat mutanajis. Maknanya tahu bahagian-bahagian ayat ni dulu. Kan? Baru dia pergi ke sembahyang. Sebelum sembahyang masuk syarat dulu. Menutup aurat, semua. Itu sebab bila dia tak tahu had aurat, tahap aurat, mana aurat antara pusat dan lutut. Sebab itu dia boleh pakai t-shirt, dia pakai seluar, dia semayang, nampak lurah punggung kat belakang. Tak tahu. Kan dia pakai seluar copoi, pakai t-shirt yang jenis pendek, bila dia sujud, boleh masuk jari itu kat punggung dia tu. Saya pun heran, saya pun tak tahu, wallahu alam. Saya dah ingatkan banyak-banyak kali. Sembahyang jangan banyak bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, ini yang duduk, yang mengaji dengan saya. Saya pun tak tahu, wallahu alam. Sekali je saya dapat benda, saya pegang. Daripada kecil lagi, tok saudara saya mengajar. Saya belum balik lagi, tok saudara saya mengajar bab ni, bab semayang. Ya, dia kata kalau sami Allahu liman hamidah, tangan tu jaga katanya. Tangan tu bila kita turunkan, tangan tu letak kat peha, jangan dia pesan, jangan kita batal semayang, dia kata. Saya pegang yang tu. Saya tak buat pasal bila kita solat, bila kita batal semayang, kita buat je macam tu, bergerak banyak, kita batal semayang, maka kita rasa apa guna semayang. Daripada kecil saya fikir apa itu. Apa guna semayang kalau
semayang kita batal. Saya jaga benda tu. Tapi tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan dalam masjid, berapa kali saya ulang, tapi sami Allahu liman hamidah, tu dia punya sangat. Macam buayan tuan-tuan. Kita tengok kita punya semayang, kita yang jaga sendiri sebab kita tahu. Sebab orang masjid, orang yang mengaji, dia yang kena. Jadi orang yang tak nak mengaji itu hal dia lah. Ya, dia tak nak mengaji, dia tak tahu, itu hal dia. Dia buat sesuatu yang salah, begitu tidak dimaafkan. Salah macam tu tak dimaafkan tuan-tuan. Walaupun dia jahil. Ada kesalahan yang dimaafkan kalau kita jahil. Ada kesalahan yang tidak dimaafkan walaupun kita jahil. Kita takut besok bila kita solat kita salah, kita batal, kita tak tahu, ya, kita tak perasan, ya, maka yang berdosanya kita. Sebab ya tak berjalan tapak kaki hamba, melainkan ditanya masalah solat dia. Itu terdapat dalam beberapa hadis yang kita pun pernah baca dalam kitab Irsyadul Ibad. Kan? Yang benda ni kalau kita jaga untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita boleh tengok bagaimana isteri kita solat, kita boleh tengok bagaimana anak kita solat, ya, kita boleh tengok. Sebab kita kena tengok. Sekali-kali tuan-tuan, ya, semayang berjamaah di rumah. Jadi imam dengan anak-anak, tengok anak-anak kita solat macam mana. Tak kira lah ada anak ke ada cucu ke, tengok dia solat macam mana. Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang ya ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah rendah, kadang-kadang ustazah yang mengajar di sekolah menengah, ustazah yang mengajar di di kafa, ya, kelas kafa dan sebagainya. Ya, kadang-kadang dia pun memang ajar. Kadang-kadang budak ni, iyalah tadi orang tua pun degik nak beritahu kan. Nama budak-budak. Anak saya belajar, tanya, belajar buat semayang. Belajar. Anak saya tadika. Johan semayang tuan-tuan. Apa piala? Johan semayang. Tengok dia semayang. Tengok dia semayang. 2 saat dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai kamu. Nampak? Praktikal lain. Masa semayang depan ustazahnya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Main lagi. Bila balik rumah dia semayang, tengok macam mana. Saya cerita anak saya sendiri. Ya, tak tahulah anak tuan-tuan ni belajar di sekolah tu, balik-balik tu dia. Kan? A+. Itu saya tak tahu, wallahualam. Tapi kebanyakan budak macam tu lah. Semayang. Ni nak saya balik kata ni. Tak baca Fatihah ke? Dalam hati. Takbiratul ihram dalam hati. Ni dalam ini rukun qauli ni kena sebut. Bismillah kena sebut. Dalam hati rupanya jadi rukun qalbi, tuan-tuan. Fatihah jadi rukun qalbi dengan takbiratul ihram. Itu kalau kita biar. Yang ini yang dia nak semayang ni, yang terus dia akan semayang ni. Dia akan semayang ni terus, dia akan semayang dalam keadaan dia salah. Dalam keadaan dia salah. Kita kena perhati tengok juga. Walaupun kita tak boleh. Kau dah belajar dekat sekolah kafar dah. Pagi petang ada agama. Kafar lagi, takkanlah. Memanglah dia belajar. Bukan ustaz-ustazah ni tak mengajar, dia mengajar. Ya. Tapi depa ni kena tengok. Kena perhati. Ya, kita kena cek semayang satu-satu. Saya memang cek lah. Saya kalau budak-budak Hidayatullah tu, saya tengok dia punya kaki, dia perawatan kaki. Ni kaki tak lipat. Kaki ni masa sujud, kaki ni tak, jari ni tak lipat. Walaupun ada satu, dia lipat dah cukup memadai. Kalau 5 lipat lagi bagus. Gitu je, macam kaki penyu je solat gitu. Terangkat lagi katil. Sujud kaki terangkat katil. Dia malah kena
Pam. Hati tuan-tuan, tak boleh biar. Ini tugas kita lah, tugas penjaga, tugas mak bapak. Ya, kita kena tengok. Ya, solat mereka tengok macam mana. Bacaan mereka kena tengok tuan-tuan. Bacaan isteri kita kena tasmid Fatihah dia. Kalau kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Ya. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, tuan-tuan. Ya, akidahnya, ya, fiqahnya, solatnya, ya, semua kena tengok. Dan kita orang lelaki, kita mencari ilmu untuk diri kita dan paling kurang untuk keluarga kita. Isteri kita tak datang mengaji macam ni, isteri ustaz tak datang mengaji macam ni, ya, tak datang masjid tiap malam belajar macam ni, ya. Kadang-kadang mereka tu terlepas daripada perkara macam ni yang kita mengajar. Wajib kita belajar untuk mengajar isteri kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam bab dalam kitab-kitab tua kita, dalam kitab-kitab jawi kita, kan? Kita memanglah kena belajar orang lelaki. Ya. Tetapi orang rumah kita pun kena belajar juga, wajib fardu ain, lelaki perempuan. Ya. Tetapi yang pertamanya yang kena mengajar isterinya ialah suaminya, bukan ustaz. Tanggungjawab suami dia. Kalau suami dia boleh belajar, boleh menerima ilmu, wajib suami dia keluar belajar menerima ilmu dan mengajar isterinya. Fardu ain, bukan nak suruh mengajar tafsir. Dia kena keluar, kena cari, kena tanya kepada orang yang tahu. Kemudian dia mengajar isteri dia di rumah. Ya. Sekiranya dia ni lembam sangat, benak sangat, dia mengaji melantui-lantui, dia pun tak ingat untuk diri dia, ya, dia pun tak ingat nak mengajar, barulah si isteri, ya, diperintahkan untuk pergi mengaji. Maknanya dalam perintah ni gesaan kepada suami untuk belajar, untuk bertanya dulu. Suami yang mengajar dulu, bukan ustaz. Nah, ni sekarang ni ada internet lah, itu perkara baru yang datang. Ini kita hukum asal. Nah, lepas itu barulah kalau kita tak boleh mengajar, kita surrender, barulah kita hantar isteri kita untuk mengaji fardu ain. Dan ini kita surrender awal lagi. Kita dah surrender awal lagi. Kan? Kamu pergilah mengaji. Surrender. Tapi apa hal pun, maknanya yang penting isteri itu walaupun kita mengajar, walaupun ustaz mengajar, ustazah mengajar, dia lepas fardu ain. Jadilah lepas fardu ain. Jangan belajar faraid dulu. Kadang fardu ain pun tak selesai belajar faraid itu, kenapa ustaz tak ajar tafsir lah. Boleh nak mengajar benda-benda macam ni, tapi ya, mana yang itu dulu? Mana yang penting dulu? Mana yang utama dulu? Mana aula dulu? Nombor 2. Ya. Nombor 2, apa saya nak cakap tadi, saya pun dah terlupa. Ya. Allahuakbar. Jadi kita, inilah maksudnya orang kata kita, ya, orang lelaki ni. Maknanya kita untuk belajar untuk diri kita sendiri. Nombor 2, semayang berjamaah. Kita nak semayang berjamaah, solat berjamaah. Okay? Wajib tak belajar semayang berjamaah? Tadi semayang biasa, semayang seorang-seorang. Wajib kita belajar, okey. Ni semayang berjamaah, wajib tak kita belajar semayang jemaah? Fardu ain tak? Dia fardu ain. Sebab apa? Hari Jumaat wajib berjemaah. Hari Jumaat wajib berjemaah. Yang lain fardu kifayah, tapi Jumaat fardu ain. Sebab kita buat. Tambah pula orang pergi masjid, sentiasa pergi semayang berjamaah, wajib dia belajar bab jamaah yang kita belajar ni. Sebab dalam bab jamaah pun ada yang boleh membatalkan semayang. Kita dengan imam, makmum dengan imam, ada yang boleh membatalkan semayang makmum. Kalau imam berdiri 5 rakaat, rakaat kelima, tuan-tuan, kita yang di belakang ni dah yakin 4 rakaat,
kita ikut imam rakaat kelima, batal sembahyang kita. Kalau kita tengok kebanyakan dululah sebelum dibacakan kitab ini, sebelum ni bila naik imam 5 rakaat kita pun ikut naik 5 rakaat. Nah. Sebenarnya batal sembahyang. Nah. Kalau imam dia tahiyat akhir rakaat ketiga, kita tak boleh tunggu dia. Sebab tempat itu bukan tempat rukun panjang, wajib kita berdiri. Naik atas dulu, baru kita tegur subhanallah, suruh dia naik. Kita tak boleh tunggu kat situ. Kita tunggu je. Imam 5 rakaat pun kita berdiri 5 rakaat. Tok imam tahiyat rakaat ketiga pun kita tunggu tok imam sambil cakap subhanallah. Sebenarnya batal sembahyang itu. Sebenarnya batal sembahyang. Sebab itu kita kena mengaji pula, sembahyang berjamaah pula, sebab kita nak buat. Sebab fardu ainnya ada sembahyang berjamaah. Ada pun yang lain macam puasa. Salat fiqhnya akan berulang. Sekali mengaji pun kita buat setahun sekali. Haji, tak wajib belajar lagi orang tak pergi haji. Bila dia nak pergi haji, baru wajib dia belajar. Sebab dia tidak mendesak. Kalau sembahyang memang mendesak, tuan-tuan. Sebab apa pun kita mesti solat 5 waktu. Solat 5 waktu, solat Jumaat. Kemudian yang lebih lagi nak sembahyang sunat. Ada kelebihan tuan-tuan sembahyang sunat. Jadi benda yang wajib kena belajarlah. Tak belajar tanggung sendirilah. Yang ketiga daripada rukun niat ialah menentukan yang ia hendak dirikan itu seperti keadaan zuhur atau asar. Maknanya ini ta'yin. Ta'yin ni tentukan sembahyang fardu apa. Aku sembahyang nak tentukan perbuatan itu. Nak membezakan perbuatan itu. Sebab itu dia kata niat ialah perkara yang membezakan di antara ibadat dan adat. Basuh muka adat, nak cuci muka, nak sejuk muka. Bila niat ambil air sembahyang, niat wudu, mengangkat hadas kecil, dia jadi ibadat. Tukar niat je, basuh muka jadi ibadat. Tak niat jadi adat. Dia Allahu Akbar, niat nak sembahyang takbiratul ihram. Kalau tidak takbir biasa je, orang ceramah takbir Allahu Akbar. Beza takbir Allahu Akbar dengan takbiratul ihram, lafaz sama tapi bezanya pada niat. Usalli, aku nak sembahyang. Kan dia membezakan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Aku bukan nak bertakbir, aku bukan nak begitu, nak begini, tapi aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang. Membezakan antara adat dan ibadat. Kalau fardu, membezakan antara yang fardu dan sunat. Sebab tu kena ada fardu. Kan? Kalau tak kata fardu, automatik jadi sunat. Kemudian ada ta'yin zuhur. Nak membeza antara zuhur dan sembahyang-sembahyang yang lain. Bukan asar, bukan maghrib, bukan isyak. Aku sembahyang fardu zuhur, qasar, ta'arak, ta'yin. Inilah 3 rukun niat yang wajib. Kerana Allah berapa rakaat menghadap kiblat, mustaqbilan li kiblah. Yang itu ialah sunat-sunat yang ditambah untuk mengukuhkan lagi niat tu tadi. Kan? Adaan ke itu antara sunat-sunat yang ditambah. Yang asasnya ada 3. Yang lain yang tambah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama tuan-tuan, bukan setakat usalli fardal maghribi thalasa rakaatin, adaan lillahi ta'ala, maknanya dia ada tambah. Maknanya 3 rakaat adaan tunai kerana Allah. Dia ada tambah 3. Ada yang tambah mustaqbilan li qiblah, menghadap kiblat. Ada. Kalau dalam kitab-kitab lama dia sebut mustaqbilan li qiblah. Maknanya kalau tu imam tu dia ada buat yang perkara tu, maknanya dia mengaji bab ni.
Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan. Kalau jadi imam, imaman lah. Kalau kata makmum, makmuman kan. Adaan mustaqbilan liqiblah lillahi ta'ala. Menghadap kiblat lagi tu. Berapa sunat dah di situ? 3 rakaat. Lagi? Adaan menghadap kiblat kerana Allah. Ada 4 lagi tambah. Tapi panjanglah jadi niatnya. Ya. Sebab yang sebenarnya takbiratul ihram yang terbaik ialah tak ada mat. Ya, tak ada mat tu maknanya tak panjang A. Dia tak panjang Allah tu tak panjang. Allahu Akbar. Boleh panjang, tapi yang paling baik Allahu Akbar, tak ada mat. Ya. Kita buat macam Allah yarham Ustaz Ma'in dulu. Ya. Ustaz Ma'in, itu profesional punya tu. Allahu Akbar. Semua ada dalam tu. Qasad, ta'arat, ta'yin, ta'mim. Kalau Jumaat ta'mim dengan imam wajib. Kalau Jumaat tambah lagi satu. Tadi kata qasad, ta'arat, ta'yin, ta'mim. Jumaat tambah lagi satu. Wajib imam atau makmum wajib dalam takbiratul ihram. Nak sebut semua ini kan Allahu Akbar. Hebat lah. Ustaz pun tak lepas begitu. Jangan lepas tu. Orang kan semua yang masuk dalam situ. Kira orang hebat lah, makam tinggi. Allahu Akbar. Makam tinggi. Tapi itu yang terbaik sebenarnya. Itu yang terbaik. Yang kita tambah kalau kasar jamaah Allah mau 14 harakat baru sempurna niatnya. Tapi tak apa. 14 tak apa. Allah tak apa, panjang tak ada masalah. Tapi yang afdal Allahu Akbar afdal. Yang kata tak betul, takut tuan-tuan kata ini mesti mat ni. Tak, yang tu yang betul. Nanti insya-Allah kita akan belajar lagi bab ni. Dan jika pada sembahyang Jumaat, maka wajib ditambah atas 3 perkara yang di atas tadi, dengan satu perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam ataupun menjadi imam. Dia ada lagi makmuman atau imam, itu Jumaat. Ya, tambah lagi satu Jumaat. Yang lain, imaman dan makmuman itu di luar takbiratul ihram pun boleh. Ya, mula-mula dia niat aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Makmuman jadi imam atau ikut imam. Ataupun imam di depan tu menjadi imam. Itu sembahyang selain daripada Jumaat. Ya. Tapi sembahyang Jumaat, imaman dan makmuman wajib dalam takbir. Orang tanya kenapa sembahyang Jumaat ni wajib makmuman dan imaman? Kerana wajib orang sembahyang Jumaat bermakmum dan berimam. Sembahyang berjamaah Jumaat adalah wajib, fardu ain, tapi dilaksanakan dengan cara berjamaah. Jadi wajib berjamaah. Ada ulama kata 40, kita qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i kata 40, Imam Nawawi kata 12, Imam Sayuti kata 12. Itu pandangan dia. Pandangan ini yang diambil oleh Majlis Fatwa yang buat dalam PKP 12 sembahyang Jumaat ni lah pandangan mereka. Tapi itu pandangan yang individu, tapi pandangan keseluruhan yang kuatnya oleh jumhur ulama Syafi'i 40 mustautin. Ya, 40 mustautin, orang yang tinggal tetap dan tidak berpindah, tidak ada niat berpindah ke mana-mana. 40 mustautin yang sah Jumaat bagi diri dia. Itu dia. Jadi ini yang dia katakan mendirikan Jumaat. 40. Kita pegang 40. Ini bukan PKP. Ini kembali kepada 40. Jadi maknanya yang 40 ni tak boleh sembahyang Jumaat, tak dapat sembahyang Jumaat, qada Jumaat ke? Qada Jumaat ke? Kita pergi masjid, ya, tiba-tiba sembahyang Jumaat dah habis. Ya, kita lewat, kita masuk dalam masjid nak sembahyang Jumaat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat kerana Allah. Sembahyang Jumaat ke? Tak boleh sembahyang Jumaat. Sembahyang apa? Sembahyang Zuhur. Tengok nampak? Itu sebab imam dan makmum wajib dalam takbiratul ihram. Lagi satu, ya, qasar.
Orang yang buat semayang qasar, semayang ringkas 4 jadi 2, wajib qasar, ringkas diniatkan dalam takbiratul ihram. Tambah lagi, qasar ta'arat ta'yin, aku semayang fardu zuhur qasar 2 rakaat. Ini qasar tu pendek 2 rakaat. Wajib qasar dalam niat, dalam takbiratul ihram. Jadi rukun yang keempat. Jamak di luar pun tak apa. Jamak dalam semayang, sepanjang semayang kita sebelum salam, kita boleh niat jamak. Sebab niat qasar dulu, senang je sebenarnya. Nak qasar, niat jamak dalam Allah, itu yang jadi panjang. Niat qasar dulu dalam takbiratul ihram, kita tambah lagi satu rukun. 1, 2, 3, satu rukun qasar, kemudian niat begitu, kemudian dalam semayang kita boleh, aku nak jamakkan, aku nak himpunkan semayang, boleh kita niat jamak dalam semayang. Selagi tak salam lah. Kalau dah salam tak boleh lah kita niat jamak, dia niat salam. Jadi bila kita niat qasar, maka kalau sekiranya kalau sekiranya kita niat qasar, kita ingat imam tu dia nak semayang 2 rakaat juga. Rupanya pangah juga cendol kat tepi tu je jadi imam. Dia semayang tamam 4, kita semayang 2 RNR. Allahu Akbar qasar, kita niat qasar. Dia tahiyat awal, kita tahiyat akhir. Kan? Rupanya bila kita nak tunggu dia salam, rupanya dia naik yang keempat. Apa kita nak buat? Kita terus ikut dia je. Boleh batal niat qasar kepada tamam, sebab yang asal itu tamam. Nampak? Yang asal itu ialah tamam. Jadi kita daripada qasar nak pergi ke tamam, tak ada masalah. Kita ikutlah dia tamam ke semayang tu. Ikut dia sampai habis. Ya. Tetapi kalau kita tak niat qasar, tiba-tiba kita nak buat qasar, tak sah semayang. Kita tak niat qasar, Allahu Akbar, tak letak qasar dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar, tak niat qasar, wajib tamam. Kalau dia buat qasar, maknanya kalau orang di depan imam buat qasar, 2 rakaat dia dah salam, kita tak niat qasar jugalah aku, kita pun salam, tak sah sembahyang. Dia kena sempurnakan, maknanya lepas imam salam dia kena naik sempurnakan. Sebab daripada qasar nak jadi tamam boleh, nak jadi tamam nak jadi qasar tak boleh. Dia tu tak boleh terbalik, tak ada akas dipanggil, tak boleh terbalik, tak boleh kias. Tuan-tuan, yang ini yang maknanya perkara yang disebut, ya maknanya makmum. Lagi satu, walaupun sembahyang sunat, apa-apa sembahyang sunat, hajat, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat qiyamul lail, tahajud, sembahyang sunat apa pun, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat biasa, kalau nak ikut imam, wajib niat ikut imam. Wajib niat ikut imam tu bukan mesti dalam takbiratul ihram makmuman ni, di luar takbiratul ihram pun tak apa, tapi wajib niat makmum. Saja aku sembahyang hajat mengikut imam, saja aku sembahyang tasbih mengikut imam. Kalau kita nak ikut imam, syaratnya kena niat ikut imam. Imam tak apa, kita yang makmum di belakang. Kalau kau nak ikut imam, ya, kau kena ikat dengan niat makmuman. Salah sangat kalau kita tak niat makmum. Nanti dia kata semayang sendiri-sendiri, niat sendiri-sendiri, ikut saya. Tu memang salah. Memang salah. Ya, status semayang dia tadi tak ada status nak kata semayang seorang, dia ikut imam. Nak kata dia semayang berjamaah, dia tak niat makmum. Jadi status semayang dia itu tidak sah mengikut di dalam kitab ulama-ulama fiqh, bukan pandangan saya. Maknanya kalau dia nak semayang sunat, ya, kita niat makmuman. Mudah je lah. Allahu Akbar, semayang hajat 2 rakaat mengikut imam, ikutlah. Kalau rasa dia panjang sangat sembahyang sunat tasbih, Allah subhanallah walhamdulillah wala ilah Allah, ustaz, sejam 2 rakaat. Kita niat mufarakah, berasing pula nak sembahyang sendiri, tak nak ikut imam. Aku mufarakah daripada imam, kita sembahyang sendiri, boleh?
Mana datang makmuman, mana niat mufarakah? Kahwin dulu, mana datang cerai? Kalau cerai, kena kahwin dulu. Kalau kita kahwin, baru datang cerai. Ini tiba kata saya bercerai, Ustaz. Kenapa kau bercerai? Saya tak pernah kahwin lagi. Tak pernah kahwin, kau bercerai? Tak? Biar jelas. Tuan-tuan, biar jelas. Benda ni biar jelas. Kalau tak jelas, kita tak jelas, kita jadi blur. Ilmu ini yakin, tuan-tuan. Ilmu, yakin. Ini yakin tu dia dapat daripada ilmu. Bila kita nak buat amalan, ini dah tauhid jelas, ahli sunnah wal jamaah jelas, ya, Allah jelas, Rasul jelas, akidah jelas, fiqh jelas. Baru kita pergi ke tasawuf, betulkan hati, betulkan niat, ya, ikhlaskan hati, ikhlaskan niat, baru kita pergi ke situ pula. Dah kita yang ni pun tak selesai ni, tauhid tak selesai, fiqh tak selesai, tasawuf tak selesai, semua tak selesai. Kawan-kawan selesai tauhid, selesai fiqh, kalau bab dia tak ikhlas, dia bab tasawuf, tu dia yang ketiga, tapi amalan dah diterima Allah SWT dulu. Kewajipan tak ada masalah, cuma pahala itu dengan Allah lah. Kan? Tuan-tuan, nak nampak? Dalam hidup kita ni, kita ada fasa, tuan-tuan. Jangan hidup je. Kita ada tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ya, tugas kita ni nak jadi hamba Allah ni macam mana? Tauhidnya betul, fiqhnya betul, niatnya, tasawufnya betul. Barulah jadi hamba Allah yang baik, yang saleh. Yang lain, kita minta ampun dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala kesilapan, ya, dosa, kelonggaran kita, ya, kelalaian kita minta ampun dengan Allah lah. Nak buat macam mana? Alah. Kemudian kita harap ke dia, kita banyak berharap kepada dia, ya, husnuzon, sangka baik dengan Tuhan. Inilah amalan yang paling besar sekali ketika nak mati. Sangka baik dengan Tuhan, husnuzon dengan Allah, ya, Allah, ya, ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku sangka baik, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Kalau hamba tu sangka buruk, dapatlah dia keburukan. So kita sangka baik je lah. Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kita, Allah akan matikan kita dalam husnul khatimah, dalam iman, Allah masukkan kita dalam syurga, lepas daripada neraka. Itulah kita sangka. Sebab dia Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Ghafur. Ya, tak ada masalah yang tu. Yang itu bagi dia nak mengampunkan dosa kita, tak ada masalah bagi pihak Tuhan. Bagi pihak kita, kita minta. Kita istighfar, kita bertaubat. Itu bagi pihak kita, hamba. Bagi pihak dia tak ada masalah. Ya, ada orang yang buat dosa lebih daripada kita, dia ampunkan. 70 tahun dia menyembah berhala, sekalipun dahinya tak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak pernah sujud dengan Tuhan, buat perkara-perkara maksiat besar-besar, ya, berzina, dia minum arak, dia semua dia buat belaka 70 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ampunkan semua dosa. Seperti, ya, anak yang lahir daripada perut ibu. Gitu saja. Dengan kalimah syahadah. 70 tahun dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan dosa dan maksiat, gugur dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami ini menyembah kamu daripada balik lagi. Ungkitlah, tuan-tuan. Kami ni menyembah kamu daripada balik lagi, tuan-tuan. Cuma kesilapan kita tak khusyuk, kesilapan kita tersilap begitu begini, takkanlah kau tak ampunkan dosa kami. Nampak? Mintalah. Munajatlah dengan dia, mintalah dengan dia. Sungguh-sungguh. Wallahu alam.
Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wal muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika. Amin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibuna Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin karim sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siratal ladzina. Ada ulang balik siratal ladzina an'amta alaihim.